Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saya muliakan Tuan Imam, barisan ahli jawatankuasa AQS, hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah seperti biasa setiap Ahad minggu kedua dan ketiga kita berbincang tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sirah itu kita fokuskan kepada penulisan buku ini, dan hari ini insya-Allah kita sambung kepada siri yang ke-14 ataupun kisah yang ke-14 berkenaan dengan satu kisah yang masyhur juga, yang mana disandarkan kepada keberkatan ataupun kita panggil sebagai mukjizat Nabi SAW. Jadi kisah yang ke-14 ini berkenaan dengan air mandian jenazah baginda Nabi SAW naik ke langit, tersejat ke langit, dan kemudian jadi masjid. Jadi kita bacalah insya-Allah. Okey. Jadi kita baca dulu, kemudian kita ambil ada faedahnya, ada perbincangan, kritikan ulama-ulama hadis dan sebagainya. Baik, kisah berkenaan dengan air mandian jenazah Nabi SAW yang tersejat naik ke langit kemudian menjadi hujan, lalu titisannya turun ke bumi dan dibina masjid, dinisbahkan kepada persoalan yang ditanyakan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi kepada salah seorang ulama di dalam satu muktamar. Lalu dijawabnya oleh ulama itu, ia memperolehinya daripada mimpi. Maksudnya mimpi itu air jenazah Nabi itu tersejat naik ke langit. Baik. Lalu dijawabnya oleh ulama itu, ia memperolehinya daripada mimpi, namun tiada siapa yang dapat mengesahkan perkara tersebut. Apatah lagi mimpi tidak boleh menjadi hujah berkenaan dengan perkara ghaib, perkara yang kita tak nampak, perkara yang memerlukan nas, dalil seperti ini. Baik, kita pergi terus. Pandangan para ulama, sebelum tu Syekh Mutawalli Sya'rawi ni dia seorang ulama tafsir terkenal lah dekat Mesir. Dia ada kitab tafsir dia, Tafsir Sya'rawi. Dia banyak juga menulis berkait dengan bahasa-bahasa Arab, bahasa-bahasa berkait dengan Al-Quran dan sebagainya. Tapi yang paling popular adalah tafsir dia lah, Tafsir Sya'rawi. Saya ingat dalam bahasa Indonesia mungkin terjemah, bahasa Melayu belum lagi lah. Belum lagi. Cuma kita nak kata dia salah satu daripada ulama tafsir yang hebat. Cuma persoalan ni dia tanya kepada ulama tu. Heboh dengar kata ada riwayat ataupun ada hadis yang menyatakan air mandian Nabi SAW ni jenazah tu tersejat ke langit. Maka Syekh Mutawalli Sya'rawi pun tanya. Namun peristiwa itu hanya disampaikan daripada mulut ke mulut saja. Sedangkan Syekh Mutawalli Sya'rawi ni pun dia zaman Husni Mubarak. Husni Mubarak, dan dia ada tegur Husni Mubarak dan macam-macam lagi lah secara live. Dia wasiatkan kepada Husni Mubarak, dia antara ulama yang berani jugalah. Okey, baik. Jadi beliau ini meninggal dan kemudian tak ada siapa, dia hanya disampaikan daripada mulut ke mulut. Dan kita tengok, kita teliti ada tak riwayat yang berkait ataupun seakan sama dengan cerita ataupun kisah itu. Okey, kita tengok pandangan para ulama hadis berkenaan dengan riwayat ini. Kami tidak dapati sebarang athar ataupun riwayat. Athar ni dia lebih fokus kepada pendapat-pendapat di kalangan sahabat ataupun tabi'in lah. Maka sebab tu dipanggil athar. Apa beza dengan hadis? Hadis ini biasanya fokusnya kepada baginda Nabi SAW. Tapi kalau athar ni boleh jadi dia adalah perkataan sahabat, dipanggil athar. Boleh jadi perkataan tabi'in. Kan contohnya dikatakan laulal isnad al-isnadu minad din, laula al-isnad laqalu man syaa ma syaa. Sanad ini adalah daripada agama kita. Kalau tak ada sanad ni, orang akan kata apa yang dia suka, apa yang dia kehendaki. Kan. Jadi perkataan ni perkataan siapa? Ibnu Sirin. Ya, perkataan Ibnu Sirin. Kalau Imam Tirmizi dia bawa akhir sekali pada kitab beliau Syama'il Muhammadiyah. Biasa dengar kan kitab tu kan? Syama'il Muhammadiyah tu Imam Tirmizi bawa, dia kata akhir-akhir daripada penulisan tu dibawa perkataan Imam Ibn Sirin menyatakan bahawa sanad ini adalah daripada agama. Kalau tak ada sanad, orang akan berkata suka-suka dia. Ini keturunan Nabi, contoh kan. Ini sekian-sekian, ini kuda keturunan daripada kuda Nabi, contohnya kan. Ini dulu bekas Nabi guna. Jadi tak ada sanad tu, orang akan sandarkan sesuka hati. Maka kata Imam Ibn Sirin, ia adalah daripada
Islam dan mesti kita perlu tahu dan faham ke mana sandaran berkait dengan Nabi SAW. Jadi itu dipanggil athar. Itu perkataan itu dipanggil sebagai athar. Okey, contoh yang lain, iaitulah Sayyidina Abdullah ibn Abbas pernah menyebutkan dalam tafsirnya sekian. Contohnya beliau menyatakan dalam tafsir yang menyebutkan watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, sebaik-baik bekal itu adalah taqwa. Kata Sayyidina Abdullah ibn Abbas, bekal takwa itu juga merujuk kepada tawakal, bukan tawakal, maksudnya usaha kita bila nak pergi musafir, terutama pergi haji umrah, kenalah bawa bekal. Bekal tu bukan takwa semata-mata, bekal tu juga maksud yang realiti. Maksudnya apa? Makanan, air, kecukupan dan sebagainya, itu juga sebahagian daripada takwa. Takwa kepada Allah kerana Allah suruh ambil usaha, Allah suruh ambil sebab. Kan makan nasi apa semua itu adalah biasa, harus. Tapi kena ambil, kena buat kerana apa? Merujuk kepada wasilah untuk pergi kepada ibadah dan sebagainya. Kalau orang niat makan kerana ibadah lah, bagi badan kuat, bagi apa dan sebagainya. Itu dia punya proses dia. Okey. Jadi dia punya konsep athar dan kemudian ada hadis Nabi SAW. Kenapa orang panggil hadis palsu tu hadis? Sebab penyandaran lah, disandarkan. Kalau tak nak panggil apa? Nak panggil apa? Kita kata hadis palsu, maksudnya hadis yang direka, hadis tipu lah. Kan? Kalau contoh duit palsu, kita panggil duit palsu lah. Duit palsu, biasa orang cakap duit ni biasanya apa? Yalah yang betul lah, duit yang betul lah, cash, duit yang betul. Tapi orang panggil duit palsu, maksudnya apa? Penisbahan kepada duit, maka secara palsu orang panggil duit palsu. Orang nisbah kepada hadis dipanggil sebagai hadis palsu. Kan itu dia punya konsep kenapa panggil hadis. Sebab ada setengah orang kata hadis palsu pun hadis juga. Boleh faham? Hadis palsu pun hadis juga, dia kata kan. Jadi di situ dia silap faham berkenaan dengan isu itu. Okey. Maksudnya tak ada asar, tak ada riwayat, tak ada apa-apa pun berkenaan dengan kisah ini. Tiada seorang pun sahabat yang mengisahkan atau menceritakan tetapi tentang apa yang berlaku kepada air mandian jenazah Nabi SAW selepas mereka memandikan baginda Nabi SAW. Saya petik tu daripada fatwa Syabakah Islamiyah. Ini Islamic Web. Islamic Web ni dia satu perisian ataupun satu website yang menghimpunkan pandangan-pandangan para ulama, dan yang buat tu juga adalah ulama-ulama yang hebat juga, yang besar. Jadi banyaklah. Antaranya kalau kita tengok contohnya Dorar.net ni, dia yang buat tu Syekh Alwi Saqaf. Itu pun hebat, ulama hadis hebat. Kalau contohnya Islamic Q&A. Islamic Q&A tu yang buat adalah Syekh Dr. Saleh Al-Munajjid. Jadi kita tahu website ni siapa yang buat, maka dia seakan-akan macam fatwa dalam buku, dia letak di dalam website. Jadi ini antara yang dikaji oleh mereka, para ulama, maka menunjukkan tidak ada dia punya sandaran yang kukuh. Okey, walau bagaimanapun, muka surat seterusnya, surat 63, adapun apa yang dinukilkan di dalam riwayat yang lain berkenaan kisah air mandian Nabi SAW dalam Musnad Imam Ahmad, beliau berkata, Yahya bin Yaman menceritakan kepada kami daripada Hasan bin Saleh daripada Ja'far bin Muhammad. Kalau ditanya dalam Musnad Imam Ahmad ni ada 28,000 hadis lebih kurang. 28,000 hadis yang dikumpulkan oleh Imam. Dia sebenarnya dia daripada anak-anak murid Imam Ahmad, dan termasuk anak murid Imam Ahmad tu juga ialah anak Imam Ahmad sendiri, macam Abdullah bin Ahmad. Ada berapa lagi yang lain-lain yang mana mereka ni menukilkan fatwa ataupun menghimpunkan hadis-hadis. Kan? Jadi yang ni Imam Ahmad sendiri tulis Musnad Imam Ahmad, iaitulah himpunan daripada kitab-kitab ataupun daripada nama-nama sahabat yang awal. Dulu pun kita pernah sebut Musnad Imam Ahmad ni. Tetapi di dalam tu ada tak hadis palsu? Ada tak hadis-hadis yang terlalu lemah? Jawapannya ada. Jawapannya ada. Habis tu Imam Ahmad ni ulama hadis besar, murid pada Imam Syafi'i. Macam mana boleh ada hadis palsu? Macam mana boleh ada hadis sekian-sekian? Tu persoalan. Soalan yang kedua, jangankan Imam Ahmad, Imam Bukhari juga ada para ulama yang mana mengkritik Sahih Bukhari itu ada hadis-hadis yang lemah. Sahih Muslim pun tidak terlepas. Kenapa? Nanti tiba-tiba tuan-tuan ragu, Sahih Bukhari pun ada hadis. Nama Sahih Bukhari. Kita kata di sisi para ulama, bukan kita. Seperti mana dibincang oleh Imam Daruqutni. Imam Daruqutni disebut oleh Al-Hafiz Al-Jayyani. Ini ulama-ulama yang mengkritik, bukan mengkritik, maksudnya beri komentar kepada beberapa hadis yang ada dalam Sahih Bukhari. Begitu juga dalam Sahih Muslim. Kenapa ada komentar? Kenapa ada kritikan?
Ni penting. Jawapannya aballahu ayyakuna kitabahu ka kitabah. Allah Subhanahu wa taala takkan mengkehendaki ada satu kitab pun atas muka bumi ni yang lebih sempurna daripada Quran. Tak ada kesalahan. Menunjukkan bahawa dia amalan manusia, perbuatan manusia, sumbangan manusia, mungkin ada sikit sana kesalahan dan sebagainya, tapi diiktiraf sebagai kitab Sahih Bukhari dan Muslim, kitab yang paling utama yang kita akan rujuk. Ini penting, Ini penting. Tapi dia Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu tak ada kitab lebih suci daripada kesalahan, daripada apa-apa melainkan Quran. Di situlah dia punya cerita dia. Sebab tu hadis pun kadang-kadang riwayatnya berbeza-beza, lafaznya berbeza-beza, yang tu ada tambahan dan sebagainya. Ada setengah tak ada tambahan. Contoh riwayat yang menyatakan rambut Nabi ni asmarul laun. Asmarul laun ni maksudnya ialah berwarna coklat ke hitam-hitaman. Okey, rambut Nabi ni berwarna coklat ke hitam-hitaman. Kalau riwayat dalam Sayyidina Anas bin Malik dalam riwayat Imam Al-Bukhari menunjukkan bahawa yang warna coklat ke hitam-hitaman tu ialah bukan rambut Nabi SAW. Maksud dia mensyaratkan Nabi tu, kulit Nabi tu bukan coklat ke hitam-hitaman, tetapi dia seakan warna kemerah-merahan sikit. Kulit Nabi macam kulit orang Arab tu, putih-putih, lebih kurang macam tu lah, kemerah-merahan sikit. Maksud Sayyidina Anas menggambarkan bagaimana. Tapi dalam riwayat daripada Bara' bin Azib, sahabat Nabi juga, tapi problem dia adalah pada perawi namanya Humaid. Humaid meriwayatkan, dia kata rambut Nabi tu coklat ke hitam-hitaman. Kan beza tu. Yang tadi sebut kulit baginda Nabi SAW tidak ke hitam-hitaman. Kan? Tapi yang ni tiba riwayat kata yang hitam sebenarnya adalah, yang coklat ke hitam-hitaman tu ialah rambut Nabi. Tapi riwayat itu majoriti para ulama antara Imam Al-Hafiz Al-Iraqi menyatakan riwayat yang menyatakan rambut Nabi itu coklat ke hitam-hitaman warnanya tidak terpelihara riwayat itu. Tidak kuat, tidak sabit daripada sudut riwayat. Lafaz asmarul laun seakan coklat ke hitam-hitaman. Jadi ulama hadis kaji benda-benda macam ni walaupun satu perkataan. Jadi ada hadis sebut tak ada perkataan tu. Yang tu lebih tepatlah. Ada hadis sebut ditambah perkataan tu. Maksudnya ciri rambut Nabi. Jadi tak tahulah warna betul-betul tu, biasa kehitaman macam tu lah. Tapi coklat kehitam-hitaman itu riwayatnya dipertikaikan. Jadi benda macam tu ulama hadis mereka akan bahas lah. Lafaz, perbincangan, kalimat, perkataan dan sebagainya. Kita tadah je lah. Kita dengar je lah macam mana perbincangan mereka dan kita ambil, kita panggil apa, istifadah yang banyak daripada mereka. Okey. Jadi Imam Ahmad kumpulkan Musnad Imam Ahmad, dan memang ada kritikan oleh para ulama hadis dan sebagainya, tetapi tidak menjatuhkan sedikit pun kredibiliti Imam Ahmad. Tak ada. Kerana Imam Ahmad jaguh dalam bidang hadis. Tak ada menjatuhkan sikit pun air muka Imam Ahmad. Menunjukkan apa? Kerana kesalahan itu mungkin biasa, mungkin akan berlaku. Pada saya lebih banyak salah lah, kan? Ataupun pada mana-mana pun akan berlaku. Cumanya bagaimana kita berhadapan dengan kesalahan itu. Sebab tu Imam Tabari tegaskan dalam tafsir beliau ni, beliau hanya al-jam'u wan naqal. Dia himpunkan dan kemudian dia menukilkan. Seolah-olah dia bagi syarat bahawa apa? Ulama kemudian, penuntut ilmu kemudian, dia kena kajilah riwayat-riwayat yang dinukil tu. Bukan terima saja. Contoh kita kata, Sayyidina Abdullah ibn Abbas berpendapat sekian-sekian dalam tafsir At-Tabari, Jami'ul Bayan tu. Kan? Tapi bila kaji, banyak riwayat daripada dia disandarkan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas tu tak berapa sahih. Maksudnya bukan semua kita kata ini pendapat Abdullah bin Abbas, kita sandarkan. Tapi hakikatnya Abdullah bin Abbas tak kata macam tu. Kita hanya menyandarkan dengan sebab ada riwayat menyatakan demikian. Jadi kita kata riwayat-riwayat ni memang ulama hadis dia sangat sensitif. Sebab tu anti lah dengan orang claim dia keturunan Nabi ke orang ni apa benda semua kan. Sebab kata mana riwayat. Kalau kata awak keturunan Nabi, mana silsilah ni daripada siapa pada siapa pada siapa. Contoh kan. Jadi benda-benda macam ni sensitif di situ lah. Sebab nak jaga ketulinan agama tu je. Tak ada kepentingan peribadi, tak ada kata paling hebat ke, paling tahu hadis ke, tak ada. Dia nak jaga apa? Kepentingan agama. Tu saja. Itu maksud dia. Okey. Jadi kita pergi. Yahya bin Yaman menceritakan kepada kami daripada Hasan bin Saleh pada Ja'far bin Muhammad, beliau berkata, kana mal'u ma'u ghuslihi sallallahu alaihi wasallam hina ghasallahu ba'da wafatihi yastanqi'u fi jufufin nabi sallallahu alaihi wasallam fakana aliyun yahsuh. Baik. Adalah air mandian ataupun air mandian
yang digunakan untuk memandikan baginda Nabi SAW, jenazah baginda, selepas wafatnya berkumpul ataupun bertakung di alis mata baginda Nabi SAW. Maka Sayyidina Ali pun meminumnya, menghirupnya daripada alis mata baginda Nabi SAW. Hadis riwayat daripada Imam Ahmad, dalam Musnad Imam Ahmad, riwayat daripada Jabir bin Abdullah. Syekh Syuaib Al-Arnaun beserta pentahqiq yang lain, maksudnya menilai semula manuskrip hadis ni ataupun lafaz hadis ni daripada Musnad Imam Ahmad, berkata hadis ini lemah kerana terputus sanadnya. Ja'far bin Muhammad tidak pernah berada ketika berlakunya peristiwa yang dikisahkan itu. Di antara beliau dan kisah ini ada rawi yang digugurkan. Pada riwayat ini juga ada perawi bernama Yahya bin Yaman Al-Ajli. Al-Zahabi berkata dia dalam kitabnya Al-Kashif, dia perawi diterima namun buruk hafalannya. An-Nasai, Imam Nasai yang Sunan Nasai tu, beliau berkata dia tidak kuat dalam riwayat hadis. Ibnu Sa'ad berkata kadang-kadang dia tersilap dalam meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini komentar daripada Syekh Syuaib Al-Arnaud dan beberapa orang pentahqiq yang lain. Asalnya Musnad Imam Ahmad ni ditahqiq, dinilai manuskripnya oleh satu orang ulama besar di Mesir, Ahmad Muhammad Syakir nama dia. Syekh Ahmad Muhammad Syakir ni dia tak sempat habis Musnad Imam Ahmad ni, dia nilai manuskrip tu baru lebih kurang dalam, saya ingat dan tak sampai 10 jilid kot. Sedangkan Musnad Imam Ahmad ni kalau biasa pun 30 jilid, tahqiq yang Syekh Syuaib ni lebih dekat 50 jilid. Kan? Jadi maksudnya dia amal dia tu tak sempat habis, meninggal dunia. Dan disempurnakan buat kali pertamanya dalam dunia Islam ni, disempurnakan dia punya penilaian semula kepada hadis-hadis tu Syekh Syuaib Al-Arnaud dengan tim beliau. Syekh Adim Rushid, Syekh Hasan Al-Qayyam, Syekh Naim Araksusi dan ramai lagi lah. Kebanyakannya saya jumpa dia orang ni. Sempat berjumpa lah di Syria, di Jordan, beberapa orang, terutama Syekh Syuaib Al-Arnaud. Memang dia orangnya pelawak ya. Dia suka, kadang-kadang dia suka buat lawak apa semua kan. Tapi bila dia serius lah. Cerita pasal Syiah, tutup je lah buku. Memang tak ada cerita dah. Start dia mula pasal Syiah tu, tutup je buku. Memang sampai sudah habis kelas, macam tu lah dia cerita. Dia benci betul dengan Syiah. Kan, lepas tu orang-orang yang geng-geng ahbas apa benda semua ni, itu dia punya stand dia punya pegangan. Tapi cerita bab hadis, dia boleh kata, aku boleh katakan hampir aku ingat semua hadis-hadis dalam Musnad Imam Ahmad. 28,000 tu aku ingat. Jadi tak payah nak tipu lah. Jadi itu Syekh, tapi meninggal dah umur dekat 90 lebih, baru juga meninggal setahun 2 tahun lepas. Baik. Jadi beliau menyatakan bawa riwayat daripada Ja'far bin Muhammad tidak pernah berada berlaku peristiwa yang kisah itu. Di antara beliau dan kisah itu ada perawi yang digugurkan. Baik. Ulama hadis di antara A, B, C. A ni orang lah. Orang A, orang B, orang C. Biasanya kalau satu hadis tu nak jadi sahih, mesti A riwayat daripada B, riwayat daripada C. Dan orang yang riwayat tu A tu pun kena siqah, percaya, ataupun paling kurang dia ni perawi yang saduq lah, okey lah, kan, tak ada problem sangat lah. Ataupun yang B tu pun sama, yang C pun sama, bersambung sanad apa semua. Baik, sekarang ni peristiwa ni berlaku, A tu terus skip, B tak ada, terus ke C. Inilah ilmu hadis dipanggil munqati', terputus hadis tu, sanad dia. Jadi bila terputus ni, siapa dekat tengah tu? Ada setengah orang dia sengaja buang tu untuk menunjukkan sanad dia tu cantik. Contohnya dia ada guru A, murid riwayat daripada B. B ni guru dia ni di sisi ulama hadis tak berapa diterima sangat. Sebab mungkin dia punya hafalan ke dia punya ada isu-isu problem dia. Tak apa diterima sangat. Tapi C okey. C okey. Maksudnya A anak murid okey, riwayat pada B, guru dia problem sikit. Problem ni bukan problem tak ingat ke apa, bukan. Problem ni maksudnya mungkin daripada sudut dia banyak isu jugalah. Dia mungkin pelupa sikit. Kan mungkin dia ni pun jenis cakap banyak kan, cakap je banyak yang bukan, yang memang takut yang dia cakap tu hadis pun dia buat main-main juga. Jadi boleh jadi macam tu juga. Sebab jadi guru hadis bukan semesti mengajar hadis. Macam saya jumpa dengan Tuan Imam ada satu hadis, saya ambil macam tu. Kan, ataupun jumpa dengan siapa-siapa ambil macam tu. Jadi yang tu sudah dia iktiraf guru hadis. Maksudnya guru hadis ni bukan syarat kita nak ambil tu dia mesti dia ni ulama yang terkenal, dia mengajar hadis siang malam ke, ada kelas dia pun, bukan, tak semestinya. Kadang-kadang perawi tu yang penting dia terpercaya, dia thiqah, dia orang yang baik, kita ambil hadis tu walaupun dia tu bukan ulama, bukan apa, tapi dia perawi hadis, maka boleh ambil dekat dia. Kan itu konsep dia contohnya. Kan jadi di sini dia gugurkan nama guru dia. Boleh jadi juga. Yang ni dipanggil mudallas. Itu istilah ilmu hadis lah. Maksudnya daripada A ke B tu, B tu tak apa cantik. Kalau ada mesti orang kata hadis tu tak sahih.
Jadi dia buang yang B tu, dia terus sambung A ke C supaya nampak hadis tu sahih. Ulama hadis tak payah cerita benda ni, dia tahu. Dia tahu. Macam kita hari ni, kita kata saya pernah ambil hadis daripada Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, contoh kan. Kita pun tengok dia. Bila masa dia pergi jumpa Syekh Qaradawi? Rupanya tengok dia tengok kat YouTube. Tak bersambung lah, tak bersambung. Maksudnya tak jumpa. Walaupun tengok video, walaupun Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi tengah mengajar, contohnya, tapi kita kata haddathani Al-Qaradawi, contoh kan. Al-Qaradawi menceritakan kepada aku. Oh, nampak hebat rupanya kat YouTube. Tak kena. Jadi maksudnya kena thubutul liqa. Kamu betul-betul jumpa dengan dia tu. Ni cerita ni panjang tuan-tuan, tapi jadi pening lah. Cuma nak ceritanya betapa telitinya ulama hadis dalam meriwayatkan suatu hadis supaya bersambung sanad tu, tidak ada skip perawi. Bisa tak ada yang terlepas. Sebab kita akan nilai siapa tu. B tu siapa? Guru dia siapa? Anak murid dia siapa? Dia tinggal di mana? Ilmu dia tara mana? Ulama hadis akan tengok benda-benda seperti itu. Kan kalau kita hari ni memang tak selamat lah. Ada aja dia punya aib dan apa semua. Oh, dia ni pernah pergi wayang. Tak payah ambil hadis yang ada contoh kan. Oh, dia ni pernah sekian-sekian. Maksudnya kadang-kadang benda tu di sisi masyarakat macam biasa, tak ada apa. Tapi di sisi ulama hadis dia ambil kriteria yang seperti itu. Kan. Contoh Imam Zuhri pernah jumpa seorang perawi hadis tu, dia rempit dekat dalam bandar. Dia bawa laju sikit kuda dia. Kuda dia tu, tunggang tu laju sikit dalam bandar di Baghdad waktu tu. Imam Zuhri baru nak ambil hadis pada dia, Imam Zuhri tak jadi ambil hadis dengan dia. Nak ceritanya benda tu biasa je, kadang-kadang ada orang laju-laju juga kan. Ada tempat ni, tempat ni. Tapi dia melihat benda tu adalah, sebab ni nak bawa agama, nak riwayatkan hadis, orang tu kena betul-betul. Kena betul-betul jaga agama. Macam mana bila dia jaga agama, sudah tentu kehidupan dia, adat dia apa semua dia jaga, hadis lebih lagi dia jaga. Dekat situ. Tapi kita okey je kot, tak ada masalah. Cuma kita kata gitulah detailnya ulama-ulama hadis tentang isu ni. Okey. Kemudian Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Kashif, ini kitab menilai perawi-perawi hadis. Kalau ikut susu galurnya panjang lagi, ada dipanggil Tahzibul Kamal, kemudian jadi Tahzibul Tahzib, kemudian jadi sekian-sekian jadi Kashif. Dia asalnya daripada kitab yang besar dipendek, direngkaskan. Jadilah kitab Imam Az-Zahabi namanya Kashif. Dia menilai perawi ni bila menyatakan bahawa perawi yang diterima namun buruk hafalannya. Okey, buruk hafalan dia. Maksudnya dia tu perawi okey, tapi hafalan dia tu dia duk tertukar takir, orang kata. Tertukar. Innamal a'malu binniyat, okey lafaz tu, wa innamal likumri'im ma nawa. Faman kana hijratu ila Allah ke ila Rasul dulu. Dia terbalik dah. Faman kana hijratu ila Rasul wa ila Allah ke ila Allah wa Rasul. Sudah. Jadi dia tertukar lafaz macam tu. Jadi problem lah, masalah lah dalam isu tu. Kan itu sebab kadang-kadang ada hukum-hukum tertentu yang berbeza hukum dia disebabkan lafaz itu mana dulu, mana kemudian. Contoh, nak turun sujud. Lutut dulu ke? Tangan dulu. Al-Imam Ibn Qayyim dan sebahagian ulama lagi bawa hadis-hadis berkaitan, ada lafaz yang menyatakan wa yada'u rukbatain qabla yadai. Nabi meletakkan kedua lututnya dulu sebelum tangannya. Dalam riwayat lain sebut, Nabi yada'u yadayhi qabla rukbatain. Nabi meletakkan kedua tangannya sebelum lututnya. Sudah. Mana satu lafaz yang betul. Maka ulama hadis ambil kira benda tu. Tengok siapa yang riwayatkan. Siapa perawi mana, simak ke, siapa keriwayatkan dan sebagainya. Mereka akan teliti, akan tengok mana lebih tepat daripada sudut periwayatan tu. Kemudian barulah kata, turun lutut itu lebih afdal kerana orang yang riwayatnya lebih kukuh. Contohlah, kalau mazhab Syafi'i kata, tak, sebenarnya yang turun lutut dulu itulah yang lebih afdal kerana gini-gini perawinya dan sebagainya. Jadi kadang-kadang hukum fiqh berbeza pandangan pendapat sebab isu lafaz hadis tu yang perlu diselesaikan dulu ulama-ulama hadis. Kan ibarat orang kata ulama hadis ni dia doktor. Okey, ulama hadis ni dia doktor. Tapi yang nak menyelesaikan ulama hadis ni dia farmasi. Maksudnya ubat-ubatan ni semua dia tahu. Ni ubat apa, ni berapa miligram, berapa semua ni dia tahu, kan? Tapi yang menyelesaikan nanti doktor. Okey, doktor boleh bagi tahu kamu kena ambil ni, ambil ni, ambil ni. Kita pun pergi dekat farmasi, kita pun beli ubat-ubat tu. Jadi farmasi dengan doktor kena kerjasama. Maksudnya ulama fiqh dengan ulama hadis kena kerjasama. Sebab tak semua orang dia boleh pakar dalam semua bidang. Imam Nawawi dalam fiqh pun alim, dalam hadis pun beliau alim. Kan Imam Bukhari dalam fiqh pun alim sebenarnya. Dalam hadis beliau alim tapi lebih tertonjol dalam bidang hadis. Contoh gitulah Imam Nawawi. Kalau tengok hadis pun beliau alim tapi beliau ni ulama fiqh.
Jadi dua-dua ni perlu bekerjasama. Tapi jangan bergaduh lah. Sebab ulama hadis, ulama fiqh kadang-kadang suka bergaduh kan. Tapi hakikat sebenarnya dua-dua tu memahami hadis dan kita kena bergantung antara satu sama lain. Okey. Kemudian juga Imam Nasa'i berkata dia tidak kuat dalam meriwayatkan hadis. Buruk hafalan ni boleh jadi dua. Satu, memang hafalan dia tertukar apa semua. Yang kedua, dia sayyi'ul hifz ni maksudnya kadang-kadang dia ikhtilat. Maksudnya umur dia dah tua tu dia macam nyanyuk. Ulama hadis ambil kira tu. Nak meriwayatkan hadis tu, faktor umur, faktor ingatan tu ambil kira juga. Sebab tu ada sebahagian orang, mereka tak mengambil, ataupun sebahagian ulama hadis, perawi hadis, mereka tak ambil daripada guru yang dah lanjut usia. Sebab bila mereka pergi tu tengok, tertukar habis hadis dia. Sana sini. Masuk manusia. Allah kata, Allah menyatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin. Kami jadikan manusia ni sebaik-baik kejadian, kemudian kami letakkan dia ataupun kembalikan dia keadaan dia yang paling bawah. Ulama tafsir kata, ramailah At-Tabari ke Qutubi kata, pertama sekali kalau dia tak beriman kat dunia ni dia hebat, kejadian dia apa semua, dekat akhirat Allah balikkan dia semula ke dalam neraka jahanam. Boleh jadi macam tu. Boleh jadi juga dia gagah waktu muda dia apa semua, tapi dah waktu tua dia dah nyanyuk sikit, ingatan tak apa dengar, mata tak apa nampak dan sebagainya. Benda tu keadaan biasa bagi setengah manusia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala jadikan itu, dan kemudian sudah tentu nak jaga agama, perawi dan sebagainya perlu diperhatikan. Okey, habis. Siapakah yang memandikan jasad Nabi ni? Jadi kita tahu dah hadis tadi tak sahih, cerita tadi tidak benar. Okey. Ada perselisihan pendapat di antara para sahabat sebelum urusan perkebumian mengenai persoalan lantikan khalifah. Berlaku perbahasan dan perdebatan di antara kaum Muhajirin dan Ansar di halaman rumah Bani Sa'adah, yang mana akhirnya mereka semua bersetuju melantik Saidina Abu Bakar sebagai khalifah Rasulullah. Perbahasan ini memakan masa hingga ke hari Isnin, malah hingga masuk malam berikutnya, menyebabkan orang ramai turut sibuk. Perkebumian jasad baginda Nabi SAW tertangguh sehingga ke malam Selasa, malah sehingga menjelang subuh hari berikutnya, yang mana jasad Rasulullah SAW yang penuh berkat itu terletak di tempat tidur baginda Nabi SAW, tertutup dengan kain, menyebabkan ahli keluarga baginda Nabi SAW menutup pintu rumah. Pada hari Selasa barulah diuruskan jenazah jasad Rasulullah SAW tanpa membuka bajunya. Mereka yang bertugas memandikan baginda ialah Al-Abbas bin Abdul Muttalib lah, Ali Al-Fadl bin Abbas, anak kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Kalau Al-Abbas bin Abdul Muttalib ni ialah siapa? Pak saudara Nabi lah. Okay. Jadi maksudnya Al-Fadl bin Abbas ni ialah sepupu Nabi SAW. Dan Qatham membalikkan ataupun Qatam membalikkan badan Rasulullah SAW, Usamah dan Syaqran, Usamah bin Zaid dan Syaqran menjiruskan air, Saidina Ali menggosokkan, sedangkan Aus pula menyandarkan Rasulullah SAW ke dada baginda Nabi SAW. Ini pun banyak antara benda. Pertama sekali, kan Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Bukhari, asri'u bi janazah. Satu riwayat. Riwayat lain daripada Saidina Abu Hurairah dalam riwayat Imam Muslim, hadis sahih, Nabi kata apa? Wa idza mata fattabi'hu. Bila mana orang tu telah meninggal, kamu iringi jenazah, yakni segera yang mungkin. Jadi Nabi sebut tadi, segerakan pengurusan jenazah. Semasa hayat Nabi sebut kepada sahabat, segerakan pengurusan jenazah. Tiba-tiba jenazah Nabi meninggal hari Senin waktu duha. Rabu malam tu baru kata Saidina Aisyah dalam riwayat Imam Tirmizi. Ni pun ada persisihan riwayat juga. Ada yang kata Selasa malam tu, ada yang kata Rabu malam. Kan Rabu malam tu. Kan maksudnya malam Selasa malam Rabu lah. Selasa malam Rabu. Kan. Jadi berapa riwayat pertingkahan, dan akhirnya memang terbukti dalam sirah, dalam hadis, dalam kisah para sahabat, yang jenazah Nabi SAW ni dilewatkan perkebumiannya. Kan? Maka di sini kalau kita tengok macam bertentangan lah dengan hadis Nabi. Kan, kenapa sahabat tak tahu? Sahabat tahu hadis tu. Sahabat tahu. Nabi suruh cepatkan, bila meninggal tu iringi segera dan sebagainya. Sahabat tahu hadis tu. Tapi disebabkan isu ialah paling besar sekali pada waktu ialah lantikan siapa yang nak jadi ketua bagi umat Islam, yang nak memimpin hampir 124,000 orang umat Islam kat Madinah. Siapa? Seluruh dunia. Kan di Mekah apa semua. Siapa? Kan? Maka sebab tu, antara sebab ada perbalahan, penyelisihan dan sebagainya, sehingga akhirnya mereka sepakat untuk melantik syura. Ni syura. Wa amruhum syura bainahum, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu jadikan syura di kalangan kamu, maka syura tu dah mesyuarat apa semua. Akhirnya dilantik Saidina Abu Bakar As-Siddiq
radhiyallahu anhu menjadi khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun tak selesai lagi, berapa hari sekian-sekian barulah jenazah dah tenang, semua dah okey, dah tak ada lagi pertelingkahan apa. Itu belum cerita lagi orang yang nak murtad lepas Nabi wafat ni. Kata Muhammad dah mati, Muhammad dah wafat, tak apa lagi kita nak ikut. Sedangkan Muhammad bawa agama, ni dah wafat apa lagi nak ikut. Ramai juga pening kepala Sayyidina Abu Bakar Siddiq waktu mula-mula naik tu pun dah ada isu orang tak bayar zakat pula dah. Apa lagi isu? Yang murtad pun satu hal lagi, tak bayar zakat ni pula. Sayyidina Umar, kalau ikut Sayyidina Umar, kita pergi tebas ya. Jangan bagi peluang, kan? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kata, tak terbalik. Sayyidina Abu Bakar dia lebih ketat dalam isu ni. Sayyidina Abu Bakar lebih ketat dalam isu ni, dikira memang nak perang je. Orang yang tak bayar zakat ni memang kita nak kena perang habis-habisan, kata dia. Sayyidina Umar pula memandang nak kena perhati betul orang-orang ni. Okey, maksudnya gini, mereka tak bayar zakat tu satu hal. Isu yang lain, tak bayar zakat kepada pemimpin negara ataupun kepada kerajaan yang memerintah. Sebab mereka rasa kerajaan yang mereka iktiraf kerajaan Nabi SAW. Kerajaan Abu Bakar mereka tak iktiraf, tapi mereka bayar zakat. Di situlah ada beza. Maksudnya bayar zakat kepada pemerintah, kerajaan yang diiktiraf, dengan tak bayar zakat bukan tak bayar terus, tapi tak bayar kepada kerajaan pemerintah, bagi terus direct kepada asnaf waktu tu. Jadi pening juga tu. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar kata perang je. Sayyidina Umar kata nanti dulu kita macam nak mesyuarat, bincang apa, nak kena tengok betul-betul siapa, apa niat mereka apa semua. Last sekali rupanya memang mereka tak nak bayar langsung zakat tu. Betul lah, tu Sayyidina Abu Bakar memang nak terus tebas terus. Kan? Jadi Sayyidina Umar dia takut yang tu. Takut mereka tak nak bayar kepada pusat zakat. Contohnya kalau kita lah. Tapi mereka bayar zakat. Sebab difahami yang Abu Bakar sebut tu, mereka langsung tak bayar apa-apa zakat sebab mereka kata Nabi dah wafat, tak ada iktiraf, maka syariat apa semua ni tak perlu dah bayar zakat. Gitulah. Jadi isu tu lagi Sayyidina Abu Bakar nak perang. Maka memang ambil masa yang lama. Maka maksudnya kalau berkait dengan urusan keseluruhan masalah bagi umat Islam semua, nak lantik siapa pemimpin, yang antara benda yang terpenting juga dalam tu, contoh apa? Kalau zaman sekarang nak buat postmortem, nak tahu sakit apa, tiba-tiba meninggal terkejut contohnya, bukan sakit jantung lah, dia tiba-tiba meninggal. Kan? Jadi nak kena tengok tu, nak kena buat postmortem ke lagi kan berjangkit ke apa ke, kan sebelum ni pergi mana ke, semua tu nak kena buat postmortem. Kalau COVID tu ni memang COVID lah kan. Ni benda-benda yang lain ni. Hari ni macam-macam jenis penyakit. Jadi satu postmortem tu lama dah tu, berapa hari. Mungkin ada cepat-cepat lah, mungkin ada ambil masa mungkin sehari ke apa ke, lewat juga. Still lewat juga pengebumian tu satu. Yang kedua pula, postmortem tu satu hal. Yang kedua pula, menyakiti mayat tu pula macam mana? Ni majlis fatwa apa benda semua bincang lah, boleh tak buat postmortem apa semua, kan? Sebab dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, maksudnya orang yang meninggal dunia ni macam orang masih hidup. Kita tak boleh hatta nak ni pun sangat pun tak boleh, takut patah ke apa. Sayyidina Aisyah tak bagi, Nabi tak bagi sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan pun terbedah lagi. Tengok ni sakit apa, tengok test jantung dia pula apa kan, tengok sehingga tak ada apa kat dalam ni contohnya, kan? Itu belum cerita lagi derma anggota pula. Derma apa? Derma hati ke derma apa kan yang masih boleh digunakan dan sebagainya. Jadi banyaklah fatwa-fatwa yang ada kat Malaysia ni. Cuma saya kata untuk tujuan maslahah, kepentingan, maka boleh delay dan boleh buat postmortem. Itu juga fatwa lah. Sama ada Kesatuan Ulama Fiqh Sedunia, sama ada fatwa Majlis Fatwa Kebangsaan membenarkan. Cuma sekarang ni Majlis Fatwa tak benarkan kalau pihak hospital suka-suka hati ambil anggota tu kononnya untuk sedekah. Kecuali izin ahli waris. Maksudnya kena ada hitam putih black and white untuk tanda tangan menyatakan baru boleh. Tapi kalau di sebahagian tempat di Saudi dia apa semua, boleh ambil terus tak payah izin ahli waris. Malaysia belum fatwa. Malaysia hanya fatwa boleh untuk derma tu dengan izin ahli waris dan boleh buat postmortem. Tapi untuk derma tanpa izin ahli waris, Majlis Fatwa tak benarkan. Kan? Jadi ni panjang pula cerita kan. Cuma kita kata isu bab ini ada kepentingan, maka boleh untuk dilewatkan dalam beberapa isu keadaan yang memberi masalah kepentingan kepada umat Islam. Nak tahu penyakit apa, takut ni penyakit berjangkit ke, takut ini sekian-sekian. Jadi benda tu dibenarkan untuk dilewatkan. Berapa lama tempoh dia? Kan? Kalau tengok kat sini, Nabi SAW ni kira macam dua hari jugalah. Kan? Tapi adakah 2 hari tu jadi hukumnya? Taklah, kita kata nak juga secepat yang mungkin. Kan? Jadi kadang-kadang kalau kematian orang ternama lama kot. Berapa hari nak bergabung lagi orang sana, daripada sana nak datang lagi, orang ni nak datang lagi dan sebagainya kan. Jadi sepatutnya menyegerakan itu adalah yang paling terbaik, kerana itu sunnah asal baginda, melainkan ada bab darurat yang memang tak boleh nak
dielakkan. Penyakit dan sebagainya. Okey. Nanti kalau ada soalan sikit lagi. Okey. Bila Sayyidina Abu Bakar dilantik dan seterusnya pegumian tu berlaku pada malam, lebih kurang lah Sayyidina Aisyah kata, riwayatkan, aku bunyi cangkul tu pada malam Rabu. Cangkul mengembumikan jenazah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tuan-tuan boleh baca dalam Tirmizi, dalam Syama'il Muhammadiyah, dalam Ruhul Maktum dan beberapa kitab sirah lain memang disebutkan dari riwayat tu daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Okey. Kemudian pegumian jasad baginda sallallahu alaihi wasallam tertangguh sehingga ke mana seterusnya. Okey, pada hari Selasa barulah diuruskan mandi jenazah Rasulullah SAW tanpa membuka bajunya. Mereka yang bertugas memandikan baginda ialah Al-Abbas. Okey, mandi jenazah. Okey, mandi jenazah ni kata Nabi SAW, "Ighsilhu bil ma'i was sidr." Kan siapa otai mandi jenazah ni zaman Nabi ni? Kalau kita ialah masjid kan. Namanya asalnya ialah seorang wanita. Dipanggil Ummu Atiyah. Bila kita baca riwayat tentang memandikan jenazah ni, mesti kita akan jumpa riwayat Ummu Atiyah. Bukalah Sahih Bukhari ke Sahih Muslim ke, akan jumpa riwayat Ummu Atiyah. Beliau ni Ansar. Tapi Nabi tugaskan dia untuk mandikan dua jenazah. Zainab, anak Nabi SAW, dan juga Ummul Kulthum. Kan Ummul Kulthum. Dua ni menjadi beliau paling mahir lah. Sehingga kan sahabat lain pun belajar macam mana mandikan jenazah, sebab Nabi ajar pada dia satu-satu buat apa, kan, ambil air daun bidara, kan, kemudian apa, macam mana kalau wanita tu dia panggil apa, sunnah dia ialah didandankan jadi 3 bahagian bagi wanita. Maksudnya rambut dia tu didandankan 1, 2, 3, diselit dekat bawah ni. Siapa bagi tahu riwayat tu? Ummu Atiyah. Dia belajar daripada Nabi bagi tahu kat dia. Kan nak tahu sunnah-sunnah dia, tengok hadis tentang Ummu Atiyah, berapa helai pakaian ke apa benda semua tu, terutama memandikan jenazah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Atiyah Al-Ansari rahimahullah. Itu beliau. Okey, radhiyallahu anhu. Okey, jadi timbul persoalan dekat sini. Pertama, isu aurat lah. Nabi tak dibuka bajunya. Semua sahabat-sahabat yang basuh tu dalam keadaan sangat cermat. Sebab tu jenazah ni kita kena cermat. Nak ambil kain dia tu bukan buka main gitu je. Kena ada letak kain lain. Kemudian kalau mati accident ke apa, kita kena gunting elok-elok baju dia apa semua. Letak kain, tarik baju tu. Jangan tarik dulu baru letak kain. Aib dia nak kena jaga. Aurat dia nak kena jaga. Macam mana dia hidup, kita jaga, kita tengok. Macam itulah ketika mana dia meninggal dunia. Itu dia punya keadaan bagaimana nak memelihara jasad orang yang telah pun meninggal dunia. Kan? Tak kira lah dia lelaki ke perempuan dan sebagainya. Perempuan lah tugas dia. Sebab tu para ulama kata Imam Nawawi telah pun bersepakat jenazah laki-laki yang mandi, jenazah perempuan yang mandi lah. Itu telah bersepakat. Adapun kalau isterinya pun nak mandi tak ada masalah. Kan, kerana dapat riwayat Aisyah radhiyallahu anha sebut ketika mana balik daripada perkuburan Baqi', warsah dia kata kan. Iaitulah warsah maksud kepala Nabi kata pening, sakit. Kemudian mereka pun berbincang. Sayyidina Aisyah dengan Nabi waktu balik daripada perkuburan Baqi', beliau kata Nabi SAW, kata Sayyidina Aisyah, ya Rasulullah, kalau kamu meninggal dunia nanti wafat, aku yang akan mandikan kamu lah. Okay. Kemudian begitulah Nabi SAW kata. Tapi hakikatnya tak berlaku demikian lah. Pada sahabat lain yang mana membasuh ataupun yang mana memandikan jenazah Nabi SAW. Tapi riwayat tu dikritik oleh para ulama hadis. Sebahagian kata Asma basuh, Fatimah basuh jenazah Sayyidina Ali, mandikan dan sebagainya. Tapi para ulama telah bersepakat boleh suami isteri memandikan jenazah antara satu sama lain. Itu disebut oleh Imam Ibn Munzir dan ulama-ulama yang lain dalam kitab-kitab mereka. Okey. Baik. Kemudian seterusnya, saya tak nak cerita lagi lah LGBT siapa nak mandikan dia. Kalau dia dah tukar jadi perempuan siapa nak mandi. Kalau khunsa siapa nak mandi, itu kena kursus jenazah. Okey. Kita pergi kepada seterusnya. Nabi SAW mereka bertugas memandi jenazah Nabi SAW, kemudian sahabat-sahabat lain balikkan Rasulullah sama dan seterusnya menjeruh Sayyidina Ali menggosok dan menyandarkan ke dada Rasulullah SAW. Okey, kemudian mereka semua mengkafankan jenazah. Ini memang 4 ni memang kena buat. Kalau dia jenazah bukan Islam, kita wajib buat satu kuburkan dia. Kenapa kita wajib kubur? Ialah busuk apa benda semua. Sebab tu para ulama kata wajib untuk kebumikan jenazah orang bukan Islam. Kalau kita jumpa kat negara mana ke apa dan sebagainya tak dikenali ke apa, kena kubur juga. Kubur macam mana caranya? Macam tak ada apa-apa majlis ataupun sunnah seperti mana kita kubur jenazah Muslim lah.
Tak payah mandi, tak payah kafan, tak payah solatkan, kuburkan saja. Tapi kalau Muslim, 4 ni kena buat. Okey, maksudnya kita apa? Mandikan, kafankan, solatkan dan kemudian kuburkan. Ni 4 ni. Okey. Kemudian juga kafan baginda Nabi SAW ni berapa helai? Ada orang kata Nabi SAW ni kafan dengan serban dan juga jubah. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari, jelas sahabat sebut min ghairil imamah. Nabi dikafankan tanpa pakai serban, tanpa pakai jubah. 3 helai. 3 helai. Kan? Tapi kalau ada orang wasiat, ulanglah jubah dia bawa pergi semayang ke, serban ke yang dia nak tu dia jadikan sebagai salah satu daripada kain, maka hukumnya harus. Hukumnya harus. Cuma Nabi sendiri 3 helai. Nabi tak pakai serban, tak pakai jubah. Itu riwayat yang lebih kukuh, lebih kuat ketika mana mengkafankan jenazah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita macam tu jelah. Kan? Cuma Sa'id ibn Musayyib ataupun Sufyan al-Thawri, mereka beli kain kafan untuk mereka sendiri siap-siap. Maksudnya tahu dah ukuran sendiri tu, beli siap-siap. Mereka simpan. Sebab ada beberapa sahabat ni dia buat macam tu. Contohnya siapa? Usaid bin Khudair, Sahal bin Sa'id ni, mereka ambil jubah Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, kan? Kemudian mereka simpan. Kata nak buat kain kafan. Maksudnya sebelum tu lagi mereka dah standby dah kain kafan sendiri. Terpulang lah kan. Tapi kita tak kata benda tu sunnah lah. Cuma ada sebahagian sahabat, ada sebahagian tabi'in yang buat seperti itu. Itu dia punya konsep. Okey. Sikit lagi. Sungguhnya aku mendengar Rasul dikafankan, dan sewaktu pengumuman sekali lagi kaum muslim berkhilaf, berbeza pandangan pendapat. Kaum muslimin maksudnya apa? Sahabat-sahabat Nabi lah. Tempat persemadian. Namun kesudahnya Abu Bakar bangun dan berkata, sungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak dimatikan mana-mana Nabi kecuali di tempat itulah ia disemadikan. Maka Abu Talhah pun mengangkat tempat tidur Rasulullah SAW. Siapa Abu Talhah? Yang paling berjaya, paling diingat-ingat, dikenang-kenang ketika mana perang Uhud. Abu Talhah ni dia kena 36 tikaman. Kiri kanan depan belakang semua dia kena. Demi mempertahankan Nabi SAW. Sehingga dia duduk dalam Uhud tu, dia suruh Nabi bertenjek atas dia. Naiklah atas dia supaya mengisytiharkan yang Muhammad belum mati, belum wafat. Sebab waktu tu Uhud tu kira geng-geng Abu Jahal dah mati dah. Ikrimah kan. Abu Jahal Badar dah, selamat. Kan. Ini Ikrimah anak dia nak repeat balik. Ikrimah bin Abu Jahal tu sebelum masuk Islam. Masa Uhud, dia antara orang yang merencanakan. Kan. Jadi bila mana dia dah nampak macam menang dah waktu tu, kemudian dia dah kata Nabi dah wafat, sahabat pun dah menangis apa semua dah tak ada semangat sebab dia katakan Nabi dah wafat. Kemudian Nabi berdiri, Nabi kata belum wafat. Kan, ada sebahagian riwayat sebut Nabi bertakbir, Allahu Akbar. Kan contoh gitu kan. Jadi ini menunjukkan bahawa pengorbanan yang sangat besar, sehingga ada sebahagian sahabat kata pemenang Uhud ni Abu Talhah dia kata. Tak ada orang lain dah. Uhud ni yang Nabi jamin syurga, Talhah. Tak ada orang lain. Jadi itu kelebihan lah. Zaman Nabi SAW ada sahabat dijamin syurga. Okey, sikit lagi, 2-3 minit. Okey, maka diutuskan Nabi SAW dikebumikan di tempat yang mana baginda Nabi SAW wafat. Ini untuk Nabi lah. Semua para Nabi ni dikebumikan tempat yang di mana wafat. Sebab tu meninggal tu, wafat tu di dalam bilik Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kan Nabi akhir-akhir tu Nabi duduk dekat rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dan semua isteri-isteri Nabi membenarkan benda tu. Kan. Dan kemudian pada waktu itu, ini pernikahan lah di kalangan sahabat juga sebenarnya. Kan. Cerita besar lah sebalik. Tapi sebenarnya sepatutnya kita ini sebagai pengajaran lah. Okay. Antaranya ialah Sayyidina Ali, waktu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah dituduh dalam peristiwa ifk. Dia dengan Safwan bin Mu'attal tu kan, dituduh berzina apa benda semua tu, tersebar dekat Madinah. Antara yang rencanakan supaya diceraikan Aisyah tu Sayyidina Ali. Sayyidina Abu Bakar diam sebab dia sebagai bapa dia tak kata apa. Tak berani nak cakap apa-apa. Keputusan tu semua pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan ada sebahagian kata kita cari dulu siapa ni yang buat fitnah. Ni fitnah. Sayyidina Ali kata ceraikan. Waktu Nabi SAW wafat ni, Sayyidina Ali ada di sisi itu. Tapi nama dia tak diriwayatkan daripada Aisyah. Sebagian ulama hadis kata, kerana Aisyah tak puas hati, dulu dia ni lah yang kata suruh Nabi ceraikan aku waktu aku kena fitnah. Jadi yang riwayat tu kata Sayyidina Ali macam tak ada apa? Macam tak ada, kita tak ada watak lah dalam tu. Itu cerita lah. Itu cerita di kalangan sahabat. Itu belum cerita Ali bergaduh dengan Aisyah, Muawiyah bin Abi Sufyan gaduh perang Jamal, perang Siffin. Lagi banyak lah. Jadi cerita-cerita macam tu biasanya berlaku, cuma pengajaran yang paling besar pada kita, manusia ni manusia. Tapi kelebihan Allah jamin kepada mereka pada tempat tertentu syurga yang tak ada pada kita.
Itu dia punya konsep dia, kelebihan pada sahabat radhiyallahu anhu ajmain. Sebab tu apa keadaan pun mereka bergaduh ke apa semua, kita tak kata, mungkin kita kata Muawiyah itu lebih tepat daripada sudutnya bila bergaduh dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kan mungkin lebih tepat. Tapi kita kata Sayyidina Ali kita kutuk, kita apa, tak ada. Ahlussunnah tak macam tu. Tapi bila kata lebih tepatnya Muawiyah punya keputusan, bukan Ali dalam peperangan ini dan sebagainya. Ini yang lebih tepat sekali adalah Aisyah dengan Ali bergaduh, sebenarnya ada kaki fitnah dekat tengah-tengah tu yang menyemarakkan kamp mereka berdua, akhirnya berperang. Contohnya. Jadi kita sebagai Ahlussunnah, walaupun sahabat tu mungkin ada sikit dia punya tu sini, semua tu kita tutup. Semua tu menjadikan kita orang yang semua respect sahabat, kerana mereka adalah sebaik-baik generasi yang pernah wujud dekat dalam dunia ni. Okey. Kemudian maka ke bumi dalam bilik Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, tuan-tuan baca akhir siri kitab Rahiqul Maktum tu, cerita je lah hari ke-20 sebelum Nabi wafat, hari ke-5, hari ke-apa, sekian-sekian, ada peristiwa-peristiwa tu berdasarkan hadis-hadis yang sahih, tuan-tuan boleh tengok. Itu menjelang wafat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, akhir sekali, sebelum itu kaum muslimin masuk membanjiri bilik Rasulullah sallam dengan bertali arus 10 selepas 10. Bilik tu kan kecil. 10 ni kira besar jugalah bilik tu. Kan bilik Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dan juga disemayang ataupun disolati oleh keluarga baginda Nabi SAW, kemudian muhajirin, kemudian ansar, kaum wanita bersolat juga selepas kaum lelaki, dan akhiri oleh lapisan kanak-kanak. Kesemua ini diselenggarakan pada hari Selasa sehari suntuk, malah hingga ke malam Rabu lah baginda Nabi SAW baru dikebumikan. Kan kemudian tempat yang Nabi SAW apa tu kita kata dikebumikan tu, lepas tu Sayyidina Abu Bakar sebelah Nabi, belah kanan. Sebab apa? Sebab memang keputusan di kalangan sahabat apa semua, ataupun kehendak sendiri Sayyidina Abu Bakar nak dikebumikan di sebelah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Aisyah tak ada isu bab tu. Sebab apa? Kerana ayah dia, Sayyidina Abu Bakar ayah dia, jadi sebelah Nabi pun tak ada masalah bagi dia. Sebenarnya sepatutnya Aisyah lah, isteri-isteri Nabi lah, juga yang layak berada di sebelah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma problem bila Sayyidina Umar. Waktu Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu kan ditikam oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi tu. Syiah benci sangat lah. Dia orang kata sebab meruntuhkan Rom Parsi pada waktu tu zaman Umar lah. Asalnya Iran, Syiah apa semua tu. Jadi mereka berdendam sampai ke sudah. Daripada sahabat ni yang paling teruk sekali yang kena Sayyidina Umar lah. Abu Bakar tu pun nombor 2 lah kan. Yang sahabat lain yang dikafirkan dia apa benda semua. Tapi dalam isu ni, ketika mana Sayyidina Umar Khattab tu minta izin kepada Sayyidatina Aisyah untuk dikebumikan di sebelah kiri Nabi SAW. Kerana kalau kita tengok, Sayyidina Umar ni, pertama, dia cuma pak mentua Nabi lah. Kahwin dengan Hafsah binti Umar. Kan? Pak mentua. Sepatutnya yang lebih layak, di situ ada Nabi, situ ada Abu Bakar, Aisyah lah. Suami dia dan ayah dia, lebih layak. Maka pada hari itu, Sayyidina Aisyah diminta izin oleh Sayyidina Umar Khattab, bahkan sebahagian yang mengiring jenazah tu, untuk Sayyidina Umar itu dikebumikan di sebelah kiri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lengkaplah 3 tu. Aisyah pergi ke Baqi'. Isteri-isteri Nabi lain semua pergi Baqi'. Kalau tuan pergi Baqi' tu tak ada tulis tu Aisyah ke siapa ke, tak ada. Jadi situ kita doa je. Kan di situ kita kata antara kelebihan Sayyidina Umar diberi izin untuk Sayyidatina Aisyah sendiri beri izin untuk dikebumikan di sebelah kiri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang panjanglah. Bagaimana Sayyidina Umar dibunuh dan sebagainya. Cuma kita kata itulah antara perkara bagaimana pengurusan jenazah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama-nama sahabat yang terlibat, tapi tak adalah cerita berkenaan dengan air mandi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersejat naik ke langit dengan sebab mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Kita habis dulu kat sini lah, masa kita pun dah ni. Ada soalan tuan-tuan? Okey, tentang silsilah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, pertama sekali saya sebut, dekat Arab tu bersepah-sepah keturunan Nabi ni. Betul? Saya sebut dekat Arab tu, hatta di Malaysia ni pun bersepah-sepah keturunan Nabi. Tapi tak ada orang angkat Syahid ni apa semua kita kena agungkan, kena tangkap gambar, kena apa semua, tak ada kan. Ataupun Al-Yahya apa benda semua ni kan, ataupun Habib apa semua ni yang betul-betul keturunan Nabi kan. Maksudnya kenapa nak exaggerate lebih yang aku ni keturunan Nabi? Sedangkan berapa ramai lagi keturunan Nabi?
Yalah kita pun keturunan Nabi juga, Nabi Adam. Tapi yang keturunan Nabi SAW ni kan berapa ramai lagi? Berapa ramai lagi? Tapi kita nak kata itulah menjadi modal ke jadi apa ke, saya tak tahulah, itu terpulang pada niat masing-masing. Cuma kalau betul daripada keturunan Nabi, mereka ni kalau ada silsilah pun, biasa orang Arab memang ada silsilah keturunan. Berapa puluh keturunan pun dia hafal, ahli keluarga dia. Itu memang budaya orang Arab. Sebab tu kata Al-Hafiz Al-Jayyani, khassallahu ala ummati Muhammad bi thalath. Dikhususkan untuk umat Muhammad ni ada 3 benda. Pertama, ilmu faraid. Tak ada tu lain tu nak bagi 1 per 3, 1 per 2 tu tanya Kristian. Memang jam lah. Bagi 1 per 3, 1 per 2, 1 per 6 apa kan. Satu. Yang kedua, ilmu apa? Ilmu isnad. Ilmu sanad ni. Saya tanya Kristian. Apa sanad kau kata Nabi Isa kata macam ni? Contoh. Memang jam lah, mereka tak dapat sanad kan. Simple kan. Dia punya dia kata perkataan simple lah, perkataan apalah. Kemudian yang mensyarahkan Bible. Cuba sebut sanad dia siapa? Jam memang takkan dapat sebut sanad dia. Tapi kita orang Islam boleh sebut satu hadis apa benda semua boleh sebut. Kedua, yang ketiga ilmu nasab keturunan. Nasab keturunan ni memang saya ingat dalam 5-6 je kot. Mustafa bin Muhammad Suki bin Abdul Samad bin Daik bin Jebah bin Uthman bin Abdullah bin Uthman. Sampai situ. Nak sampai ke 30 memang tak. Jadi orang Arab memang tu kelebihan dia orang. Maksudnya kalau yang betul-betul tu mereka akan tengok daripada siapa pada siapa dan memang akan ada kalau yang betul-betul sungguh tu yang berdakwah. Ataupun kadang-kadang mereka tak ingat ke apa, tapi kalau betul benar mereka dari keturunan Nabi lah. Kan. Tapi tak ada apa-apa kelebihan, cuma tak boleh terima zakat lah. Sedekah. Itu memang Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Muslim, dan juga yang lain tu kita kata kalau dia tu baik lah dia. Tu dia cerita. Sebab tu la faddala baina a'rabi ala ajami ila taqwa, kata Nabi dalam riwayat Imam Ahmad, hadis sahih. Tak ada kelebihan antara orang Arab dengan orang ajam, orang biasa. Macam kita lah, hidung sepek, mata tak apa nak, tak ada macam Arab kembang ke hidung mancung ke, tak ada kan. Tapi takwa. Tu benda tu. Itu takwa, dan itulah Bilal. Bukan Bilal yang duk hari ni. Bilal itulah Bilal bin Rabah lah kan. Salman Al-Farisi, ini semua daripada Parsi, daripada Habsyi, kulit hitam benda semua. Tapi Nabi iktiraf. Maka mereka orang paling bertakwa di sini Nabi iktiraf mereka ni syurga apa semua, Nabi iktiraf. Kan menunjukkan bahawa sebenarnya keturunan Nabi SAW itu dia lebih dengan sebab keturunan, yang kedua lebih kalau dia betul-betul mengikut sunnah baginda Nabi SAW. Kan. Itu saya sebut benda ni semua marketing lah. Marketing nak bagi tahu ni keturunan Nabi tu. Ramai keturunan Nabi lain. Banyak. Tapi kita bila Arab je ni, kita Tok Syekh besar. Tok Syekh besar ni. Kan dekat saya dulu di Jordan, pengalaman sahabat. Mereka pergi mengaji dekat satu orang syekh ni. Syekh ni kira macam dia kata hebat apa semua, dengan jubah dengan apa semua. Sekali bila kita pergi tu tengok apa semua tu, kan senior pergi tengok, Syiah. Dia jangan asal Arab je kan. Asal Arab je, lepas tu pandai sikit ayat Quran hadis ni, kita pergi lah. Rupanya Syiah. So berhati-hati juga. Sebab tu nak pergi mengaji tu, nak kena tahu guru kita pergi tu siapa apa semua tu. Penting tu. Takkan jadi merapu. Kan? Jadi kita kata keturunan tu sangat mulia, Ahlul Bait. Dan ada pula jenis puak ni dia sebut Ahli Bait ni sikit je. Yang masuk dalam selimut hadis kisah. Yang Nabi selimut tu, siapa dia? Nabi SAW, Fatimah, Ali, Hasan, Husain. 5. Selain daripada tu bukan Ahlul Bait. Keturunan Sayyidatina Aisyah bukan Ahlul Bait, keturunan daripada yang selainnya bukan Ahlul Bait, bukan. Kan. Jadi kita kata Bani Hashim ke, daripada keturunan yang mana pun, jika dia keturunan Nabi SAW, dia baik-baiklah dia. Adapun kita pun sama, tidak ada apa kekurangan pun kalau kita bukan daripada keturunan Nabi, jika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu. Wallahu a'lam. Ada soalan ni? Last. Okey, sini aja. Okey, kalau ikut dalam beberapa riwayat disebutkan Nabi SAW pernah sebut ittakhadhu khalila. Kan? Kalau aku ni tak mendapat teman di syurga, maksudnya paling rapat sekali dengan Nabi, yang kekasih Nabi ni Allah lah, maka niscaya aku akan mengambil Abu Bakar sebagai kekasih aku. Daripada hadis itu juga, antara hadis tu sahih, antara punca yang menyatakan bahawa seolah-olah mention itu Nabi sebut Abu Bakar selepas tu. Maka sebab tu bila mereka syura apa benda semua, ada yang kata ni, ada yang kata itu dan sebagainya, maka akhirnya tanpa boleh kata ijma' lah, sepakat semua para sahabat melantik Sayyidina Abu Bakar kerana ada hadis-hadis seperti itu. Jadi syarat tu lah, dengan sehingga kan
dalam hadis yang lain, hadis sahih disebutkan dakhaltu Abu Bakar, dakhaltu ana Abu Bakar wa Umar. Aku masuk sana ada Abu Bakar, ada Umar. Aku masuk sini ada Abu Bakar, Abu Umar. Kita keluar pergi sana ada Abu Bakar, Abu Umar. Kan Umar. Kan? Tapi Umar Nabi pernah sebut. Kalau tidak ada nabi yang lain lakana Umar. Umar tu jadi nabi. Maksudnya kalau tak ada lepas aku ni nabi, Umar tu boleh jadi nabi. Tapi antara nabi dengan teman yang rapat dalam gua hijrah apa benda semua, maka isyarat-isyarat itulah yang menunjukkan Sayyidina Abu Bakar dilantik dia jadi sebagai khalifah pemimpin Rasulullah SAW. Yang kedua tak panggil khalifah ni. Yang Sayyidina Umar dipanggil Amirul Mukminin. Kita semua khalifah betul. Umar tu dah dipanggil Amirul Mukminin, Sayyidina Uthman pun Amirul Mukminin, Sayyidina Ali pun Amirul Mukminin, dia tak panggil khalifah dah. Kalau daripada sudut jawatan yang sebenar yang pernah berada pada zaman kegemilangan mereka. Wallahu a'lam. Jadi saya cukup dulu sekali tu. Mudah-mudahan Allah rahmati pertemuan kita, dapat sikitlah sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Allahu fakina fid din wa alina ta'wi wa hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was siddiqin wasyuhada was salihin wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah dengan tasbih kafarah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta